Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi pada minggu ini. Hari ini, kita akan menyambung pembelajaran kita iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui mengenai bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. Tahukah kamu, sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Manakala, sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Mari kita lihat contoh sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Antara contoh sumber yang boleh dibaharui ialah matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada setiap hari. Kedua, ombak. Ombak wujud secara semula jadi dan memberi manfaat kepada manusia yang tinggal berhampiran laut. Ketiga, air. Air sememangnya wujud di persekitaran, contohnya air sungai. Keempat, angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Dan yang terakhir ialah biojisim. Biojisim sentiasa ada kerana berasal dari bahan semula jadi. Haiwan dan tumbuhan sentiasa menghasilkan sumber tenaga biojisim ini. Mari kita lihat apakah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Antaranya ialah bahan api fosil. Bahan api fosil ialah arang batu, gas asli dan petroleum. Bahan api fosil ini tidak boleh dibaharui kerana akan kehabisan suatu masa nanti. Selain itu, bahan nuklear juga merupakan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Bahan nuklear yang diambil dari perut bumi seperti uranium adalah terhad. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Bagaimanakah jika semua sumber tenaga ini kehabisan kelak? Sudah tentu kita akan mengalami masalah untuk menjalankan aktiviti seharian kita dengan baik. Justeru itu, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Berhemat bermaksud berjimat cermat menggunakannya. Antaranya kita boleh menggunakan pengangkutan awam atau menaiki kenderaan yang tidak menggunakan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Mengapakah kita perlu menggunakan tenaga secara berhemat? Antara kepentingannya ialah untuk mengelakkan pembaziran tenaga. Kita perlu mengurangkan penggunaannya supaya tenaga dapat bertahan dalam tempoh yang lama. Kedua, ia dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Pembakaran bahan api fosil akan menghasilkan karbon monoksida yang dapat mendatangkan keburukan kepada manusia dan hidupan lain. Diharap penerangan ringkas ini membantu kamu untuk memahami tajuk ini dan seterusnya mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan harian kamu. Berjumpa lagi kita di lain masa. Jaga diri semua. Assalamualaikum.